3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Okey, hari ini seperti biasa kita akan lakukan sedikit analisa berkenaan dengan market forex, iaitu market currency lah. Tapi saya akan lebih mengutamakan kepada major pair. Bagi siapa-siapa yang ingin berkongsi ataupun bertukar pendapat, boleh komen ataupun share. Jangan lupa share dan juga like. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dari segi mana-mana bentuk charting, masalah dari segi trend line, masalah dari segi basic cara nak enter market, okey, tuan-tuan boleh masuk ke live kami setiap hari Selasa dan juga hari Khamis pukul 10 malam lah. Pada bulan puasa ni kita akan adakan pada pukul 10 malam. Okey, jangan lupa untuk like page Zero Market juga Okey, untuk hari ni charting kita kita akan balik pada biasa, iaitu Euro USD. Apa-apa pun saya akan check Euro USD dulu. Kerana ini adalah major pair bagi newbie. Bagi newbie yang mana yang baru terjebak dalam bidang forex trading, teringin nak trade, saya menshowkan menggunakan pair currency Euro USD kerana movement dia sangat slow dan movement dia selalunya jarang berlaku fake out, iaitu maksudnya fake ni maksudnya dia bagi shadow ataupun pergerakan yang fake, iaitu dia bagi shadow yang panjang. Okey, kalau kita tengok pada movement Euro USD, kalau kita tengok pada time frame pada daily, okey, jangkaan saya adalah selling ya. Untuk Euro USD sekarang ni masih lagi menunggu jawapan. Kerana kalau ikutkan dekat bahagian yang saya tandakan di bahagian R1 ni, dah pun berlakunya breakout sekarang ni. Kalau tuan-tuan tengok pada candle daily, ni satu batang hijau ni yang saya tanda ni, satu batang hijau ni dah pun breakout pada resisten yang sebelumnya. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju pada resisten yang seterusnya, iaitu pada ni lah, zone R2 ni. Saya tandakan ni. Ini adalah zone R2. So ini adalah movement candle dia yang seterusnya. Tapi sekiranya masih lagi berlaku penurunan, jadi target saya ni lah, kita masih menunggulah movement EU ni sama ada berjaya. Sekiranya dia selling pun sehingga pada point 1.19770, kemudian dia akan shoot semula sehingga pada zone R2 ataupun sehingga pada zone 1.33 1.23300. Sini saya tanda. So ini adalah target saya. Jadi apa-apa pun kita masih lagi menunggu jawapan untuk pergerakan. Tapi kita dah tahu dah setelah berlakunya breakout pada daily Kalau tengok pada daily dah pun berlakunya breakout solid candle walaupun sedikit. Jadi target saya untuk EU ni maybe dia akan retrace. Dia akan berlaku macam pernah terjadi dekat gold pada 2 minggu lepas. Kalau movement dia masih lagi kuat untuk buying. Okey, sekiranya EU dalam keadaan kekuatan yang masih kuat dalam keadaan buying so target saya adalah dia akan turun sehingga pada zone 1.19700. Ini adalah target saya. Kemudian dia akan teruskan semula untuk buat movement uptrend. Itu adalah sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan target untuk buying bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mana untuk target untuk selling, ini adalah zone dia, iaitu zone R2 ni. Okey, mana tanda-tanda yang saya bagi ni adalah sekadar short buying dan juga short selling saja.
Tapi sekiranya tuan-tuan nak buat long term, lebih cantiknya tuan-tuan tengok pada weekly, kemudian terus kepada time frame yang lebih kecil daripada tu. Okey, itu adalah analisis saya berkenaan dengan Euro USD. Okey, setakat ni jelas ya. Ada apa-apa masalah ataupun soalan ataupun pertanyaan, tuan-tuan boleh komen. Kita akan cubalah membantu. Okey, macam sekarang ni kita dah tengok dah, nampak tak? Euro dah buat rejection yang pertama. Adakah dia akan teruskan momentum untuk terus buying ataupun dia akan retrace semula? Jadi itu saja untuk Euro USD. Macam bagaimana pula dengan GBP USD? Kalau semalam saya tengok buying dia yang sangat tinggi ya. Okey, sekarang ni okey. Okey, bagi yang teringin untuk nak buat short buying untuk GU, saya akan tandakan satu tempat yang mana pada zone sini ya. Ini iaitu zone resistance yang pertama untuk buying ya, untuk short buying. Support yang pertama, maafkan saya. S1. S1. Untuk short buying. So target saya untuk GU, bagi siapa yang teringin untuk masuk short buying, jadi target saya dia akan turun sehingga pada S1. Kemudian dia akan teruskan kenaikan. Ini adalah andaian saya sahaja. Dan kemudian ini adalah andaian market saya sahaja. So ini adalah target saya untuk GU. Kerana sebab apa ya? Sebab kalau saya tengok pada GU ni, zone GU ni, dia dah buat uptrend yang dah lama. Kalau kita tonton tengok movement dia. Movement dia yang dah lama ya. Kalau kita tengok. Okay, so ini adalah tanda saya kalau kita tengok pada movement dia. Memang dia akan dari segi kuatan, kalau weekly tu kita tengok macam masih lagi kuat untuk buying. Tapi kalau kita tengok pada time frame daily, apa-apa kita masih lagi menunggu confirmation lah. Sama ada dia akan berjaya sampai ke R1, kemudian dia berjaya untuk breakout semula sampai ke bawah, ataupun sampai ke R2. Apa-apa pun kita masih lagi menunggu pada zone R1 ni. Apa-apa lagi kita masih lagi menunggu. Okey, jelas ya untuk GBP USD. Bagi siapa yang nak buat short buying, saya dah tanda dah. Kalau kita tengok pada H4, ini adalah short buying. Ini adalah zone short buying yang saya tandakan. Okey, untuk short buying buat sementara saja. Okey, tapi untuk kekuatan untuk GBP USD ni adalah masih lagi kuat untuk zone selling ya. Kalau kita tengok pada time frame besar, masih lagi kuat untuk zone selling. Mungkin akan berlaku macam saya pernah cerita pada hari Selasa lepas, akan berlaku zone sideway di antara dua bahagian ni, dua line yang saya tanda ni. So akan berlaku zone sideway di antara dua bahagian ni. Jadi apa pun kita masih lagi menunggulah. Bagi siapa yang teringin untuk nak buat scalping ataupun short buying, bolehlah. Ini kerana GBP USD sekarang ni masih dalam keadaan sideway yang besar lah, yang sangat besar yang saya nampak. Okay, itu adalah untuk GBP USD. Okay, untuk GBP JPY, nampaknya berlaku gold cikgu. Okey, sabar ya tuan, sabar. Okey, okey, nampak berlaku rejection pada GBP. Okey, ini yang saya tanda ni, GBP USD ni, saya rasa saya dah tanda pada 2 minggu lepas untuk saya buat short selling. Nampak tak kalau tuan-tuan tengok? Kadang-kadang GBP pun kadang tak touch sebanyak mana pun ya. Ini adalah sebagai short selling saya, target saya. Tapi untuk GBP JPY pun sebenarnya memang masih lagi valid untuk selling ya. Kalau kita tengok pada time frame besar, masih lagi valid untuk selling, valid yang kuat ya.
Okey, baiklah. Ini saya tanda untuk JPP. Jadi zone untuk sideway untuk GBP uh, GBP JPY ini adalah zone sideway yang akan berlaku buat sementara ni. Tapi dia masih jauh lagi target saya kemungkinan akan berlaku kenaikan juga. Kenaikan maybe pergerakan akan berlaku pada minggu ni tak pun minggu hadapan. Jadi pada minggu ni maybe market akan berlaku sideway lah di antara dua zone ni daily ni kalau kita tengok secara market secara besar ni. Tapi kekuatan movement dia yang saya nampak lah, kekuatan movement dia kuat untuk buying lagi. Market juga okay, ni ada dua kemungkinan saya buat dua kemungkinan untuk JBP JPY, iaitu pertama sekali market yang sedang berlaku ni okey, naik sehingga pada zone 153, kemudian retrace sehingga pada zone so ini adalah target saya untuk GBP JPY bagi siapa yang target untuk buy. So boleh tandalah. Apa-apa pun setiap kali apabila candle dah sampai pada zone-zone yang saya tanda ni, pastikan tuan-tuan dan puan-puan monitor ya. Sebab apa? Sebab apa saya kata monitor? Sebab dah dekat situ kita tahu movement candle macam mana. Movement candle berlaku laju ataupun tidak. Sekiranya berlaku laju movement candle, itu menunjukkan kekuatan untuk break tu sangat tinggi. Jadi bagi siapa-siapa yang entry tu tolong check dulu dan semak dulu macam mana bentuk-bentuk candle yang sedang berlaku lah. Pada time frame kecil boleh tengok pada time frame M5, boleh tengok pada time frame M15. Selalunya saya akan tengok pada time frame M5 lah untuk nak check movement candle tu laju ke tak, movement pergerakan tu. Okay, ini adalah target untuk buying lah. Sekiranya tak sampai seperti yang saya jangkakan ni, jadi target saya untuk GU kemungkinan akan hanya sampai di sini saja pada zone 153, kemudian akan break. Break ke bawah, kemudian naik. Jadi kita tengok di antara dua movement ni akan berlaku. Jadi kita masih lagi menunggu penantian. Memang movement ni nampak biasa, tapi saya rasa untuk completekan movement yang saya tanda ni pun akan ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu. Bagi siapa yang nak buat short, bolehlah cuba untuk buat short. Untuk buat short buying sekarang ni, okay, boleh cuba untuk buat short buying. Letak SL bawah daripada 15.188 dah boleh letak SL. SL nipis saja pun tak apa. Letak bawah sikit tak apa. Letak SL dalam lebih kurang dalam 20 pip. Saya standard saya akan letak SL dalam 30 pip. Mana-mana pair yang saya masuk, saya akan letak SL 30 pip pada zone-zone yang saya tandakan. Kecuali gold. Sebab apa gold saya tak letak SL? Sebab saya dah kena banyak kali dah. Gold movement dia sangat laju Jadi saya takut nak letak SL. Jadi tengoklah gold ni, kita tengok pada selalunya saya akan masuk selepas pergerakan lah, breakout untuk gold. Okey, itu adalah untuk JBP JPY. Untuk ZAO, iaitu gold CFD. Okey, baiklah. Ini adalah untuk gold. Okey, ini yang saya tanda antara dua line ni adalah dua line sideway yang akan berlaku di dalam silap. Saya tanda sini. Ini. Zone sideway yang akan berlaku di dalam gold. Dan target ni yang saya tanda sekarang ni adalah untuk short buying pada minggu lepas Untuk short buying pada minggu lepas, target saya adalah buying. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita tengok pada gold saya nampak kekuatan untuk buying tu sangat kuat Kalau
gold berjaya. Tapi saya tak rasa movement ni akan berlaku pada minggu ni lah. Maybe pada esok hari maybe akan ada kemungkinan lah. Maybe dia gold akan buat penerujunan untuk buat short selling, kemudian akan buat kenaikan. Okay, ini adalah andaian saya saja. Baiklah, saya akan lukis balik semula. Seandainya okay, bagi siapa-siapa yang nak re-entry pada kawasan gold untuk buying, boleh cuba ya pada kawasan yang di sini. Okey, saya kebanyakannya saya tanda tuan, cikgu macam mana cikgu tahu support dan resistance dekat situ kuat dia. Okey, support dan resistance yang selalunya yang kuat, yang sangat kuat lah, iaitu dia akan cuba untuk touch seberapa banyak yang boleh. Okey, sebagai contohnya saya bagi, kalau kita tengok pada time frame besar, baiklah, kalau tuan-tuan tengok sini, saya tandakan satu garisan yang tinggi, yang ni lah, horizontal line. Okey, sini. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat pada zone ni, berapa banyak kali candle cuba touch dan cuba untuk nak break di kawasan ni, tapi ditendang balik, kena tendang balik. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Jadi 9 kali candle cuba nak tembus pada line ni, tapi pada akhirnya dia rebound balik. Itu adalah key point killer yang selalunya saya akan cuba letakkan pada ni lah, mana-mana pair currency. Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan masuk pada time frame yang besar dan cari support ataupun resistance yang cuba tembus pada satu garis lurus. Berkali-kali dia cuba tembus. Maksudnya di situ adalah satu kawasan yang kuat lah, kuat buying dan juga selling. Itu adalah tips saya lah, yang pertama sekali. Kalau macam satu macam ni, dua macam ni, tak berapa, masih lagi kuat, masih juga valid, tapi tak seberapa killer seperti yang ni lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita tahu bila kita tahu macam tu, kita tahu apabila gold cuba untuk touch line pada 1862 ni, 1862.58 ni, apabila gold cuba touch pada line tu, jadi dia akan rebound balik. Dia akan confirm dia akan rebound. Tapi sekiranya dia break, memang dia akan break se-break-breaknya. Dia akan cuba untuk break untuk se-break mungkin. Jadi itu adalah key point saya. Jadi untuk secara umumnya, untuk movement pada gold ni, secara telitinya, kalau kita tengok pada basic breakout kan, ini adalah zone yang sangat cantik dah untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk nak entry buying. Tapi kalau untuk gold, saya lebih showkan tuan-tuan ataupun puan-puan cuba buying pada sebawah yang mungkin. Kita akan tembus harga semurah yang mungkin. Untuk sekarang ni trendline gold memang akan tengah buat perubahan, akan berlaku sideways, tapi kita tak tahu. Tapi target saya untuk buying, kalau untuk buat short buying, saya akan target untuk ni, di antara dua doji ni, kalau tuan-tuan tengok. So siapa-siapa yang berani untuk nak re-entry untuk buying pada gold, boleh try untuk buying pada gold 1730.164. Itu adalah target saya untuk buying. Apa-apa pun kita akan tengok pattern candle. Kalau tuan-tuan tak masih lagi kurang jelas, masuk lagi time frame yang lebih kecil. Okey, contohnya, sebagai contohnya, daily. Kita nampak daily ni kita nampak kekuatan dia kuat buying pada zone 1727.800 sebagai contoh. Jadi kita tahu buying pada zone ni. Kemudian kita masuk pula pada time frame H4 kita tengok. Untuk kita nak kecilkan lagi kita punya entry kita. Sini. Zone ni. Berapa kali zone ni dah cuba di touch? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya zone ni pun masih kuat lah, kuat value untuk buying. Tapi berjaya ke tak go sampai, kita tak tahulah. Wallahualam. Apa pun kita tunggulah kemungkinan. Ini cuma andaian saya untuk esok. Kemungkinan esok market gold akan cuba untuk touch pada 1728, kerana esok adalah hari Jumaat.
mustahil untuk gold nak buat shoot yang sangat kau lah, movement market yang sangat kau. Kalau tak pun akan berlaku sideways di sini, kemudian akan ni lah. Tapi target saya, kejap saya lukis ya, lebih mudah. So target saya untuk movement gold adalah 1.730. Sekiranya berjaya break, tapi sangat payahlah untuk nak break. Ni andaian saya saja. Tapi sangat payahlah untuk nak break kerana kat sini kita nampak banyak support dan resistance lah. Kalau kita tengok pun ini adalah H4 dan juga daily. Kita tengok tadi. Apa pun kita masih menunggulah, tapi target saya adalah buying untuk nak buat short selling. Kalau nak buat short selling, boleh cuba untuk short selling lah sekiranya candle ni close. Sekiranya candle yang sekarang ni movement pada time frame H4 ni close, tutup dalam keadaan solid body yang sekarang berlaku ni, close dalam keadaan body yang solid, itu menunjukkan kekuatan untuk selling sehingga pada point 17300 ni lah yang saya target ni. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba juga nak re-entry untuk selling, boleh re-entry jugalah sekiranya break re-entry. Ini adalah sebagai short. Kita nak buat short saja, 1 hari 2 hari kita dah boleh close lah kita punya entry. Okey, ini adalah short untuk selling. Sekiranya berlakunya breakout. Okey, jelas Tuan Sabdah? Okey. Okey, ada tak pair ataupun mana-mana currency yang tuan-tuan dan puan-puan kurang jelas ataupun masih lagi tak nampak movement dia? Gold ni kalau betul-betul berjaya seperti yang saya jangkakan, movement ni sangat jauh kalau kita tengok pada weekly. Kalau kita tengok pada weekly, jauh ni nak pergi ni. Kalau kita tengok pada weekly, sangat jauh nak pergi. Tapi TP1 saya adalah 1825 dan TP2 saya adalah 1958. Ini adalah kalau siapa-siapa yang nak cuba untuk entry market gold secara swing ataupun sangat lama, 2, 3, 4 bulan baru close, siapa yang sanggup tahan silakan. Ini adalah peluang yang sangat cantik lah. Kerana kat sini kalau kita tengok weekly pun kita tengok rejection yang sangat kuat lah. Kita tengok di sini, rejection yang sangat kuat. Kemudian candle hijau ni dia close atas daripada body satu. Yang sekarang ni pada minggu ni kemungkinan adalah candle untuk retracement sahaja. Jadi apa pun kita akan tunggulah movement untuk gold. Okay, jelas Okay, kita akan balik kepada GBP NZD. Okay, ni yang saya tanda ni yang lama 2 minggu lepas. Okay, baiklah. Untuk GBP USD, ni macam saya tanda yang pada hari Isnin, saya kata akan berlaku di antara dua ni lah akan berlaku sideways. Di antara dua zone ni akan berlakunya sideways movement. Jadi apa pun kita masih lagi menunggu confirmation lah. Bagi siapa yang teringin untuk nak buat short buying untuk GBP NZD, boleh cuba untuk buat short buying lah. Semalam ada seorang tanya saya, boleh buat short buying tak tuan? Saya kata boleh cuba untuk buat short buying lah. Siapa yang berani buat short buying? Sekarang ni sekali lagi dia naik kerana dia dah reject sekali lagi. Jadi siapa yang sekarang ni yang cuba untuk entry GBP NZD, boleh cubalah sehingga TP dia pada zone 1.948.
Tapi pada time frame besarnya GBP NZD ni selling. Pada time frame yang besar lah secara umumnya yang saya nampak. Tapi kita masih lagi lah menunggu antara dua zone ni. Saya lebih suka menunggu daripada direct entry Okey. Itu adalah untuk NZD USD. GBP NZD. Okey, untuk AUD USD. Okey, kalau kita tengok AUD USD okey. Dalam ni pun kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan email dekat Zero Market kan, kita ada provide signal percuma. Signal percuma kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan lah, dia ada daily analysis by Zero Market team. Ini adalah AUD USD punya target lah untuk ni. Kalau tuan-tuan tengok, siapa-siapa yang rajin buka email, baca email akan nampak lah di antara dua ni. Okay. So set untuk selling untuk yang AUD USD, kalau kita tengok siapa yang test sekarang ni dah starting untuk profit sekarang ni untuk selling. Okay, TP yang tuan-tuan boleh start ambil TP pada 0.77 0.72. So siapa rajin lah check email daily analysis by Zero Market, kerana entry menggunakan sama support dan resistance, tapi penjagaan money management dan juga bentuk pattern candle tu tuan-tuan kena alert lah. Bila dah sampai pada support dan resistance tu tuan-tuan kena alert lah movement candle apa semua. Okay, ada tak apa-apa soalan ataupun pertanyaan sebelum saya endkan saya punya live pada malam ni? Sebelum saya nak end, saya nak tengok satu lagi pair currency, iaitu USD Kanada. Okey, USD Kanada ni pada 2 minggu lepas, sebelum Cikgu Farizwan lagi buat analisis, saya dah buat analisis untuk selling untuk USD Kanada ni. Bagi siapa yang entry pada zone R2 sekarang ni, ini adalah daily tau. Sekejap saya tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hampir dekat 2 minggu juga saya punya target untuk selling untuk USD Kanada ni. Kan sekarang ni movement dah gerak. Bagi siapa yang entry dan juga hold, siapa yang entry dan juga hold, habis semua kena libas gold. Habis semua kena libas gold tadi. Okey, bagi siapa yang cuba untuk nak cuba untuk re-entry, kerana target saya untuk Kanada ni sehingga pada zone 1.21174 selling dia. Okay, sekarang ni jangan entry untuk selling lagi. Tunggu pada zone candle zone 1.23166. Okay, itu adalah zone yang terbaik untuk tuan-tuan nak sambung selling. Bagi siapa yang cuba nak re-entry sekali lagi, boleh cuba re-entry sekali lagi. Itu adalah untuk USD Kanada. Okay, solid tuan-tuan. Okay, itu sajalah. Ada apa-apa soalan dan juga pertanyaan? Tuan Haziq kena libas dengan gold Tak apa. Gold memang macam tu. Saya pun dah terbiasa. Kita rasa boleh buying, tapi sebenarnya dia masih lagi, momentum dia kuat lagi untuk retracement. Tapi apa pun kita masih menunggulah. Saya rasa movement gold akan untuk pergerakan naik minggu hadapan, insya-Allah pada minggu hadapan. Okey. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan dan juga pertanyaan, live kita setakat ini saja pada malam ni. Kalau tuan-tuan ada soalan dan juga pertanyaan, tuan-tuan boleh tanya pada grup Discord Kami ada satu grup Discord, iaitu grup perbincangan. Bukan grup signal tapi hanyalah grup perbincangan yang mana kita akan bincangkan tentang
masalah-masalah ataupun strategi-strategi yang tuan untuk entry market macam mana. Jadi zone-zone yang bagi siapa yang nak training untuk nak tahu zone SNR, zone breakout, solid ke tak pada zone-zone yang tuan-tuan dan puan-puan tanda tu, boleh screenshot dan hantar pada group Discord yang kami. Next week bos target pair mana? Next week target saya yang mana yang saya tanda lah, EU, GU, GJ, yang mana pair GBP. Target saya adalah GBP akan lemah lah pada minggu hadapan. Okay, so untuk next week kita akan target pada GBP. UCAP punya movement kita akan tengok balik. Yang mana yang saya tanda ni kita akan tengok balik lah semua. Bagi siapa yang entry, bagi siapa yang entry dan hold, boleh sama-sama jugalah untuk masuk komen kenapa candle jadi macam ni. Sekiranya jadi seperti yang saya analisiskan, kenapa jadi macam ni. Sekiranya tak jadi, kenapa jadi macam ni. Kita boleh bincangkan bersamalah. Okey, target saya Tuan Azim minggu hadapan GBP, tak minggu hadapan tak pun 2 minggu lagi GBP akan lemah. Itu saja. Itu sebagai jangkaan saya lah. Kalau kita trade forex ni, saya lebih suka guna naked chart sebab kita menjangkakan harga pasaran pada masa hadapan. Kalau kita gunakan indikator, bukan tak elok guna indikator. Indikator ni dia menunjukkan harga pasaran semasa. Tapi dia tak boleh menjangkakan harga pasaran yang ke hadapan. Jadi siapa-siapa yang nak belajar market forex ataupun ni, saya lebih cadangkan menggunakan naked chart lah, basic SND ataupun apa satu lagi namanya, Elite Wave pun sangat bagus untuk nak guna analisis. Dua teknik ni lah yang saya rasa functionable, sangat-sangat berguna. Perlu mahir. Sekiranya kalau perlu mahir, kita tahu jangkaan-jangkaan candle, apa yang akan berlaku sekiranya candle jadi macam ni, apa yang berlaku sekiranya candle jadi seperti macam ni. Kita tahu movement dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin berlatih, rajin tengok chart, kita akan nampak lah movement dia. Movement candle ni basic dia 3 saja: uptrend, downtrend dengan sideway. Kita kena tahu dekat mana yang kita entry. Adakah kita tengah entry market dalam keadaan downtrend, adakah kita tengah entry market dalam keadaan sideway. Semua tu kita wajib tahu lah. Bila kita tengok chart, jangan cuba okay ini boleh buy, okay buy, memang buy memang buy. Okay, itu sajalah pada saya, untuk saya pada malam ni. Kalau ada kekurangan daripada saya, kalau ada kebaikan, semuanya datang daripada Allah lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.